Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar sekalian. Semoga sihat sejahtera di rumah dan stay at home and stay safe. Oleh sebab kekangan-kekangan yang ada dekat situasi kita sekarang, so kita akan meneruskanlah pembelajaran PDPC online kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar satu topik baharu, iaitu hukum gas. Okey, kita boleh melihat di situ gambar rajah satu bola pingpong yang kemik. Okey, persoalannya di sini, bagaimana cara untuk mengembalikan bentuk asal bola pingpong yang kemik tersebut? Okey, bagaimana cara untuk mengembalikan bentuk asal bola pingpong? Okey, apa jawapannya? Okey, jawapannya ialah bola pingpong yang kemik dapat dipulihkan dengan merendam bola itu ke dalam air panas. Okey, so apa penerangan kepada jawapan tersebut? Tekanan udara yang ditambah di dalam bola pingpong menolak dinding bola ke bentuk asal. So, tekanan udara di sini dia menolak dinding bola dan mengembalikan bentuk bola pingpong itu kepada bentuk asalnya. Okey. Okey, sekarang kita tengok kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, iaitu menerangkan teori kinetik jirim bagi gas unggul. Okey, dan subtopiknya adalah untuk menerangkan bagaimana faktor isi padu, tekanan dan suhu mempengaruhi susunan dan gerakan atom gas. Okey, berikut adalah teori kinetik jirim. Okey, sebelum ni kita pernah tengok gambar rajah ni, teori kinetik jirim. Mungkin sekarang tingkatan 1 awak dah belajar keadaan jirim, pepecal, cecair dan juga gas. Okey, macam mana keadaan zarah-zarah pada pepecal, cecair dan juga gas? Okey, pada keadaan pepecal, zarah tersusun dengan rapat, teratur dan zarah bergerak tetapi pada kedudukan yang tetap. Okey, bagaimana kalau zarah pada cecair? Okey, zarah pada cecair, zarah tidak tersusun dengan teratur. Zarah bergerak, kelompok-kelompok zarah boleh menggelosor antara satu sama lain tapi dalam keadaan tertentu sahaja. Okey, bagaimana pula dengan pergerakan zarah dalam keadaan gas? Okey, zarah-zarah dalam keadaan gas tidak tersusun dan bergerak secara rawak dengan cepat. Okay, so topik kita pada hari ini kita akan fokus kepada keadaan gas sahaja. Okey, di sini kita akan masuk kepada pengenalan teori kinetik jirim bagi gas unggul. Dalam keadaan gas, atom-atom gas bergerak secara rawak dan saling melanggar antara satu sama lain dan juga dengan dinding bekas yang diisinya. Okey, akibat daripada pelanggaran molekul-molekul gas dengan dinding bekas secara kenyal ini, maka terhasilnya tekanan gas. Okey, so pelanggaran ini yang kita panggil sebagai tekanan gas. Okey, dekat sini kita boleh nampak gambaran molekul-molekul gas bergerak secara bebas, bergerak secara rawak. Maka dekat sini terwujudnya tekanan gas disebabkan oleh pelanggaran molekul gas dengan dinding bekas. Perubahan momentum menghasilkan daya yang dikenakan pada dinding bekas. Okey, di sini ada analogi bola sepak dengan teori kinetik gas. Okey, boleh tengok gambar rajah. Okey, macam mana pergerakan tendangan bola sepak. Okey, bola bergerak secara rawak dan bebas bila ditendang. Manakala untuk teori kinetik gas, zarah udara bergerak secara rawak dan bebas.
Okey, tenangan bola sepak analoginya. Tekanan wujud bila bola melantun dan berlanggar dengan dinding bekas. Okey, samalah juga dengan teori kinetik gas. Tekanan wujud bila zarah udara berlanggar dengan dinding bekas. Okey, bagi satu bekas tertutup yang mengandungi gas, kita perlu ingat iaitu bilangan molekul gas adalah tetap, jisim gas juga adalah tetap. Kelakuan gas bergantung kepada 3 pemboleh ubah sahaja, iaitu pertama, tekanan, kedua, isi padu dan ketiga, suhu. Bagaimana tekanan, isi padu dan suhu mempengaruhi kelakuan gas? Apa maksud bilangan molekul adalah tetap? Okey, kita tengok di sini ada dua situasi. Situasi pertama, belah kiri dan belah kanan. Okey, belah kiri bilangan molekul dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, belah kanan ini bilangan molekul dia adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, dalam keadaan tekanan yang berbeza, tekanan rendah dan tekanan tinggi ini, bilangan molekul dia adalah sama, 6 dan juga 6. Okey, seterusnya, jisim gas adalah tetap. Okey, dalam keadaan sama, yang belah kiri ni dengan yang belah kanan, bila diukur jisimnya adalah sama. Jadi, dalam situasi berikut, jisim gas adalah tetap. Perlakuan gas bergantung kepada 3 pemboleh ubah, iaitu pertama, tekanan, kedua, isi padu dan ketiga, suhu. Okey, simbol bagi tekanan adalah P, iaitu mewakili kepada pressure, tekanan. Okey, dan unit SI bagi tekanan ialah Pascal ataupun singkatannya adalah PA. Okey, isi padu simbolnya adalah V bagi mewakili volume dan unit SI-nya adalah M3. Apa itu M3? Meter padu atau meter kuasa 3. Okey, next. Suhu simbolnya adalah T, iaitu merujuk kepada temperature T, dan unit SI-nya adalah Kelvin atau singkatannya adalah K. So, kena ingat perlakuan gas ni hanya bergantung kepada 3 ini sahaja, iaitu tekanan, isi padu dan juga suhu. Okey, bagaimana tekanan ini mempengaruhi kelakuan gas? Okey, kita perhati di sini gambar rajah. Perhatikan kelakuan gas dalam keadaan dua situasi, tekanan rendah dan juga tekanan tinggi. Okey, perhatikan gambar rajah molekul, pergerakan molekul, kelakuan gas bila tekanan rendah dan juga kelakuan gas bila tekanannya tinggi. Okey, apa perbezaan pergerakan molekul bila tekanan rendah dan juga tekanan tinggi? Okey, boleh nampak dekat situ bila tekanan tinggi, pergerakan molekul bergerak lagi kerap dan bergerak dengan sangat rawak. Okey, so molekul gas bergerak secara rawak dan saling berlanggar antara satu sama lain dan juga dinding bekas yang diisinya. Okey, bagaimana pula isi padu mempengaruhi kelakuan gas? Okey, dengan merujuk kepada gambar rajah berikut, kita ada keadaan 3 bekas dengan isi padu yang berbeza. Okey, diingatkan juga isi padu gas adalah sama dengan isi padu bekas. Okey, yang belah paling kiri ini dia adalah isi padu paling tinggi dan yang paling kanan adalah isi padu paling rendah. So, boleh nampak dekat sini perbezaan isi padu paling tinggi dan isi padu paling rendah.
Isi padu merujuk kepada ruang yang diisi oleh molekul-molekul gas dalam suatu bekas. Ada dua keadaan bekas di sini, iaitu isi padu 1 dan isi padu 2. Bilangan molekul dalam kedua-dua bekas ini adalah sama, tetapi isi padu 1 mempunyai lebih tinggi isi padu berbanding isi padu dalam bekas isi padu 2 ini. Apa maksudnya dekat sini? Bila isi padu tinggi, tekanan rendah, manakala isi padu rendah, tekanan tinggi. Kita boleh tengok dekat sini. Bila isi padu bekas itu rendah, maka tekanan tinggi. Maksudnya, pergerakan molekul, pelanggaran molekul adalah lebih kerap bila isi padu bekas itu rendah. Molekul-molekul itu berlanggar antara satu sama lain, berlanggar dengan dinding bekas dengan lebih kerap berbanding bila keadaan molekul dalam isi padu yang tinggi. Bila isi padu rendah, tekanan dia tinggi, manakala bila isi padu tinggi, tekanannya rendah. Isi padu rendah, isi padu tinggi, isi padu rendah. Apa perbezaan kelakuan molekul bila isi padu rendah dengan apabila isi padu tu tinggi? Boleh nampak dekat situ. Isi padu rendah, pergerakan molekul itu sangat laju, berlanggar antara satu sama lain dengan lebih kerap berbanding bila isi padunya tinggi. Bagaimana pula suhu mempengaruhi kelakuan gas? Apa perbezaan keadaan molekul bila tanpa lilin dan juga dengan adanya lilin? Dah terangnya bersuluh dekat situ. Bila ada lilin, maka pergerakan molekul adalah lebih kerap berbanding bila keadaan molekul tanpa lilin. Kesimpulannya di sini, semakin tinggi suhu, semakin besar tenaga kinetik molekul gas. Apabila gas dipanaskan, molekul gas akan bergerak dengan laju yang tinggi kerana memiliki lebih tenaga kinetik. Oleh itu, frekuensi pelanggaran antara molekul gas dan dinding bekas akan meningkat dan meningkatkan tekanan gas. Kesimpulannya, pelakuan gas ini bergantung kepada tekanan, isi padu dan suhu. Daripada awal lagi cikgu bagi tahu pelakuan gas hanya bergantung kepada 3 pemboleh ubah ini sahaja, iaitu tekanan, isi padu dan juga suhu. Diingatkan kepada pelajar-pelajar untuk mengingati 3 pemboleh ubah yang mempengaruhi kelakuan gas berikut, iaitu tekanan, isi padu dan suhu. Dan juga kena ingat simbol bagi tekanan adalah P. Pandai. Isi padu simbolnya adalah W. Dan juga pemboleh ubah bagi suhu ialah T. Kerana pemboleh-pemboleh ubah ini kita akan sentiasa jumpa selepas ini dalam satu topik seterusnya untuk sesi seterusnya nanti, iaitu hukum-hukum gas. Ada 3 hukum gas yang kita akan belajari. Apa itu hukum-hukum gas tersebut? Kita akan masuk pada next sesi lah. Yang penting sekarang untuk awak ingat pemboleh ubah yang mempengaruhi kelakuan gas ada 3 sahaja, iaitu tekanan, iaitu simbolnya adalah P. Isi padu, simbolnya adalah W. Pandai. Dan suhu, simbolnya adalah T.